Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung pengajian kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-18. Jadi kita sampai pada muka surat yang ke-85 dalam kitab Ruminya, dan dalam kitab Jawinya muka surat yang ke-54. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Ba ma jaa fi khuludil ahli jannati wa ahli nar. Itu muka surat 85 tu, yang kitab Rumi tu nombor 40 tu. Muka surat 85 bab yang ke-40. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Bab ma jaa fi khuludil ahli jannati wa ahli nar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas kekal ahli syurga di dalam syurga dan ahli neraka di dalam neraka. Maka bab ni tuan-tuan, maka Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu mendatangkan hadis berkenaan dengan ahli syurga akan kekal di dalam syurga dan ahli neraka akan kekal dalam neraka. Maka tempat pergi kita hanya dua sahaja, syurga dan juga neraka. Dia tak pergi tempat lain dah, dua tempat sahaja. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, sehabis-habis besar bahagian orang yang tinggal di dalam syurga, di dalam nikmatnya yang berkekalan, serta kekal yang tinggal di atas hal yang demikian itu, di atas sebesar-besar nikmat. Apa dia? Yang ini satu orang yang mendapat nikmat tersebut dan kekal. Itu namanya nikmat. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita di atas dunia sekadar sementara. Bagi ahli syurga, nikmat yang ada kepada mereka itu kekal, tidak akan binasa. Maka fahamlah kita di situ tuan-tuan bahawasanya apa sahaja yang namanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sifatnya tidak kekal. Sebab tu nikmat lawannya nikmah. Wa kullu minallah. Dan setiap daripada semua tu
ni'mat. Niqmah daripada Allah. Niqmah maknanya apa? Lawan kepada nikmat. Kita sakit, maka kita dapat niqmah. Kita ditimpa bencana, ditimpa musibah, dipanggil niqmah. Adapun nikmat, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Adapun nikmat akan ditanya oleh Allah. Adapun nikmah tak ditanya oleh Allah. Maksudnya nikmat yang kita peroleh akan ditanya oleh Allah. Kesenangan, kesedapan, kelazatan, semua akan ditanya oleh Allah. Hatta kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bila mana menafsirkan ayat summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, semua bentuk nikmat yang berupakan kesedapan, semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmah ada. Bencana, musibah yang ditimpakan ke atas kita tak ditanya oleh Allah. Sebab apa tak ditanya oleh Allah, tuan-tuan? Sebab tak semua manusia suka kepada nikmah. Tak semua manusia suka kepada bencana. Mana ada, tuan-tuan? Mana ada di atas manusia ni yang suka kepada bencana, suka kepada musibah, bala dan... Sebab tu Allah tak tanya. Sebab apa tak tanya? Sebab manusia tak suka. Yang ditanya apa yang manusia suka. Itu nikmat di atas dunia. Nikmat di akhirat bukan hanya setakat tak ditanya oleh Allah, malahan kekal. Itu nikmat. Beza nikmat di dunia dan juga nikmat di akhirat. Maka kata Tuan Guru rahimahullahu ta'ala, dan sehabis-habis besar celaka orang yang tinggal di dalam neraka dengan dera dan siksa yang tiada terperikan, serta kekal pula atas hal yang demikian itu. Bagi ahli neraka pula, kecelakaan yang paling besar apa? Dia azab, disiksa selama-lamanya, tidak henti azab, tidak henti siksaan, tak henti. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu dia azab. Kekal mereka dalam neraka Allah, khalidina fiha abada. Kekallah mereka tu dalam neraka selama-lamanya. Maka kata Tuan Guru rahimahullah, maka bermula dalil yang menunjukkan atas kekal ahli neraka di dalam neraka dan ahli syurga di dalam syurga ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamati fi sa'idin wahidin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, ia dikumpulkan Allah akan orang-orang pada hari kiamat di atas bumi yang rata, sa'idin wahidin. Sa'id itu tu mana tanah, mana tanah yang rata. Kalau bahasa pepatah Melayu sebut apa? Padan jarak, padan terkukur. Lebih kurang gitulah. Tak ada pokok, tak ada gunung, tak ada ganang, tak ada yang katakan sebagai naungan, tidak ada. Sehingga kan kalau kita melihat di pada masa itu, kata ulama, sejauh mata memandang, Allah kumpulkan semua manusia. Yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah fi sa'idi wahid. Kumpul semua di kalangan semua manusia, termasuk jin. Maka di sana, tuan-tuan, jin kita boleh lihat. Kita boleh tengok jin. Dan juga kalau ulama, jin tidak mampu untuk melihat manusia ketika itu. Di atas dunia mereka mampu untuk melihat manusia. Manusia tak mampu untuk melihat mereka. Tapi bila mana di akhirat nanti, kita mampu melihat mereka, mereka tidak mampu untuk melihat kita. Kita lihat rupa asal jin. Rupa asal jin tersebut. Kalau hari ini kebanyakan yang datang dalam rupa jelmaan. Ada jelmaan sebagai anjing hitam, ada yang menjelma sebagai ular, ada yang menjelma sebagai jelmaan yang kita sebut Melayu ni hantu dan sebagainya. Di akhirat nanti original. Seperti mana yang Allah jadikan mereka, seperti mana yang Allah ciptakan mereka, kita dapat lihat rupa asal mereka daripada bangsa jin. Maka terbahagilah mereka kepada dua golongan, yang beriman dan yang kafir.
Semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mana di bumi, namanya padang mahsyar. Mahsyar mana tempat perhimpunan. Daripada hasil perkataannya hasyara, tempat berhimpun. Semua, tak ada yang terkecuali. Maka kata Nabi SAW, "Thumma yattali'u 'alaihim rabbul 'alamin, fayaqulu ala yattabi'u kullu insanin ma kanu ya'budun." Kemudian daripada sudah berkumpul semua orang di padang mahsyar itu, zahirlah atas mereka Tuhan yang memiliki sekalian alam. Di akhirat juga Allah menzahirkan zatnya. Maka bagi orang beriman, mereka akan melihat Tuhannya. Bagi orang yang tak beriman, dihijabkan pandangan mereka daripada melihat Allah. Sebab melihat zat Allah salah satu kurniaan kepada orang beriman, tidak kepada orang tak beriman. Dan melihat. Maka berfirman ia, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa tidak menurut tiap-tiap orang akan barang yang telah ada disembah mereka itu. Yakni hendaklah tiap-tiap manusia menurut pada hari ini apa yang telah ada ia sembah apa-apa pada masa ia di dunia itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, ala yattabi'u kullu insanin ma kanu ya'budun. Pada itu Allah akan kata pada siapa-siapa yang dulu di atas dunia, mana yang dia sembah, pergi ikut orang tu. Pergi ikut Tuhan tu. Kalau dulu dia sembah aku, dia akan ikut aku. Siapa yang sembah berhala, pergi cari berhala kalian. Siapa yang sembah sekian-sekian, cari. Makanu ya'budun, kata Nabi. Kata Allah Ta'ala, siapa-siapa yang dulu menyembah dengan apa yang mereka sembah, cari. Hari itu Allah murka. Waktu dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hari kiamat ni para nabi pun tak berani cakap apa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kata Nabi Adam AS, tidak ada hari yang Allah murka melainkan pada hari ini. Tidak ada hari yang Allah paling murka, paling marah melainkan pada hari ini. Melainkan yang berani bercakap hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak berani cakap. Itu hari tu. Siapa yang sembah berhala, siapa yang sembah sekian, pergi ikut. Makanu ya'buduna fayumathilu li sahibi as-salibi salibuhu wa li sahibi at-tasawir tasawiruhu wa li sahibi an-nari naruhu fayattabi'una ma kana ya'buduna wa yabqa al-muslimun. Kata Nabi SAW, maka dirupakan dan dijadikan bagi orang yang mempunyai salib itu akan salibnya. Yakni siapa-siapa yang menyembah salib, seperti mana orang Kristian, yakni salib kayu palang yang diiktikadkan tempat kenasulan Nabi Isa, maka dirupakan oleh Allah akan salibnya itu. Dan bagi orang yang mempunyai gambar akan gambarnya, yakni siapa-siapa yang menyembah patung-patungan seperti berhala dan patung dan seumpamanya, dibuatkan Tuhan demikian pada hari kiamat. Siapa dulu atas dunia sembah salib, Allah rupakan salib, pergi ikut salib. Siapa dulu pernah menyembah gambar-gambar, menyembah gambar Tuhan, menyembah gambar berhala, pergi ikut. Siapa dulu pernah sembah patung, Allah buatkan patung tu, pergi ikut patung tu. Wa yabqa muslimun. Ketika itu yang kekal siapa? Orang beriman. Ni ada sebut lagi. Dan bagi siapa yang mempunyai api, akan apinya, yakni sesiapa yang menyembah api di dalam dunia ini, maka dirupakan dan dijadikan Allah api tersebut seperti api yang disembahnya di dalam dunia. Siapa dulu di kanan majusi yang menyembah api, maka Allah rupakan api itu, pergi ikut api itu. Kalau dulu sembah matahari, Allah rupakan matahari, pergi sembah matahari itu, pergi ikut matahari itu. Itu hari itu tuan-tuan. Jadi kita atas dunia kita sembah siapa? Di atas dunia kita taat kepada siapa? Maka yang mana yang kita taat, yang mana yang kita sembah, itulah yang akan kita ikutnya. Kata Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian menurutlah sekalian di kalangan manusia yang tersebut itu akan disembahnya, yakni yang menyembah salib itu menurut ia akan salibnya, dan yang menyembah berhala dan patung-patung itu menurut ia akan berhala dan patung-patungnya, dan yang menyembah api menurut ia akan api yang disembahnya. Wa yabqa muslimun, dan tinggallah orang-orang Islam kosong daripada orang ikutannya pada masa itu. Ia tinggal siapa? Orang beriman. Sebab orang beriman tak sembah salib, orang beriman tak sembah gambar, orang beriman tak sembah patung. Kita tunggu. Kemudian apa lagi? Fayattali'u alaihim rabbul alamin fayaqul ala tattabi'una an-nasa fayaquluna na'udzu billahi minka Allahu rabbuna wa hadza makanuna hatta nara rabbana. Kata Allah, kata Nabi SAW, maka keluar atas mereka itu Tuhan. Allah menzahirkan lagi zatnya yang memiliki sekilan alam, yakni zahir dan tajalli, dan terbuka sekilan dinding. Ini mana hijab yang menjadikan nampak Allah, nampak Tuhan. Maka jadi dilihat oleh orang-orang Islam akan Tuhannya. Maka Tuhannya pun berfirman, kenapa tidak menurut sekalian kamu akan orang-orang itu? Yakni, mengapa tidak menurut orang-orang yang menurut salib dan berhala dan api itu? Ketika mana Allah menzahirkan zatnya, Allah berfirman, ala tattabi'unna nasa. Pasal apa tak ikut mereka? Bahasa mudahnya kita nak terjemah. Pasal apa tak ikut mereka tu? Mereka tu siapa? Mereka yang sembah berhala, mereka yang sembah salib, mereka yang sembah api, mereka yang sembah patung. Pasal apa hampa tak ikut mereka tu? Ini ujian tuan-tuan. Ujian apa dia panggil? Ujian tauhid keimanan. Padahal dah mati dah pun. Dah ke akhirat dah pun Allah uji lagi. Yakin tak dengan Allah? Yakin tak? Sebab Allah kata, ala tattabi'una an-nasa. Pasal apa tak ikut mereka tu? Sekarang ni kan suka kita ikut orang. Orang macam ni, kita macam ni. Orang macam, kita ada jati diri kita sebagai orang beriman. Kita ada jati diri kita sebagai orang Islam. Tak perlu ikut cara orang bukan Islam. Cara life mereka, hidup mereka tu cara hidup mereka, tuan-tuan. Dekat akhirat nanti, mereka yang benar-benar pegang dengan cara hidup agama sahaja yang akan selamat. Sebab tu Quran kata apa kata dalam hadis tersebut, kata Allah, ala tattabi'un nasa. Pasal apa hati ikut kebanyakan manusia yang sembah salib, yang sembah berhala, yang sembah patung, yang sembah gambar. Pasal apa tak ikut dia apa? Maka jawab orang beriman apa ketika itu? Maka jawab mereka itu, fayaquluna na'udzubillahi minka. Melindung kami dengan Allah daripada menyekutukan engkau. Berlindung kami dengan Allah daripada menyekutukan engkau. Yakni kiranya Tuhan lindungkan kami daripada menurut lain daripada Tuhan Rabbul Alamin. Na'udzubillahi minka. Dan kita kan kalau ada benar, na'udzubillahi min zalik, na'udzubillahi min zalik. Itu minta perlindungan itu. Minta perlindungan. Apa kata orang beriman? Na'udzubillahi minka, na'udzubillahi minka. Minta berlindung wahai Tuhan. Minta berlindung wahai Allah daripada mengikuti manusia-manusia yang menyekutukan Allah. Itu kata orang beriman. Bermula kata orang beriman, bermula Allah itu Tuhan kami. Maka ialah yang kami turut. Adapun orang-orang itu, iaitu apa yang diturutnya dikatanya itulah Tuhannya. Ini tempat kami, yang ini tak mahu kami berubah daripada tempat berdiri kami, hingga kami lihat akan Tuhan kami sebagai yang kami i'tiqadkan di dalam dunia dan kami ikut turut akan dia. Apa kata orang beriman ketika itu? Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami. Wa hadza makanuna, dan tempat yang kami duduk ni tempat kami. Kami takkan berganjak dah. Hatta nara Rabbana, sehingga kami dapat melihat Tuhan kami yang sebenarnya. Ni pasal akidah. Tak berganjak tuan-tuan walaupun diuji. Tu sahabat radhiyallahu taala anhum, Nabi pasal akidah pun tak tahu macam mana. Rasulullah pasal akidah sahabat 13 tahun dekat Mekah. Baru datang syariat yang lain.
Puasa iman. Puasa sekuat-kuatnya. Betul tak berganjak sahabat. Malah ujian tara mana pun, malah ujian berat macam mana pun, tetap sabit. Sampailah mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Hari ini tuan-tuan, di antara musibah besar di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ujian akidah tauhid pada Allah. Kalau tak semayang tu boleh kira lagi lah. Walaupun kalau tak semayang teruk lah kita kata, tapi kalau akidah tak ada tuan-tuan habis. Saya ni rajin, taklah rajin sangat tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita buka Facebook tu, kadang kita tengok ada di kalangan anak-anak muda kita yang duk main apa tu, TikTok apa benda tak? TikTok ni tuan-tuan, dalam kamus Al-Munziri bahasa Arab lah. TikTok ni memang dalam bahasa Arab. TikTok. Apa makna TikTok ni tuan-tuan? Ahmaq, bodoh. Orang Arab kalau kata antar TikTok, mana apa? Hang ni bodoh betul lah. Bahasa kasar tu. Tu orang kata orang main TikTok ni bodoh ni. TikTok tu. Memang ada kita ingat bahasa moden, bukan bahasa, memang dalam kamus Al-Munziri. TikTok tu ada bahasa Arab. Rupanya ahmaq. Ahmaq ni apa tuan-tuan? Kalau bahasa ahmaq ni kalau orang utara lah. Ni bodoh piang tu. Bodoh piang ni memang bodoh sangat. So, ada tuan-tuan dalam Twitter, budak-budak ni duk petikai kan. Surga ni wujud ke? Neraka ni wujud ke? Ujian akidah. Ujian akidah ni tuan-tuan, kalau deman tuan-tuan, dia bukan dia meranapkan habis. Akhir zaman ni tuan-tuan yang dikatakan fitnah, bentuk percubaan. Yang percubaan ni tuan-tuan, kalau dia main kat pada kita tuan-tuan, boleh berganjak kita. Sebab tu akidah pasal. Sampai bukan di dunia saja tuan-tuan, sampai dekat akhirat pun masih lagi diuji. Yakin tak kita dengan Allah? Ikut tak kebanyakan orang ramai yang pergi ikut salib, yang pergi ikut patung, yang pergi ikut yang ni, pergi ikut yang ni. Kita nak ikut tak mereka? Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, ala tattabi'una an-nas, ala tattabi'una kullu nas. Ada kamu tak ikut, tak pergi ke ikut semua manusia tu. Sebab tahap macam tu Allah uji manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ya'muruhum wa yuthabbituhum thumma yatawara thumma yattali' fayaqulu ala tattabi'un nasa fayaqulu na'udzu billahi minka Allahu rabbuna wa hadza makanuna hatta nara rabbana wa huwa ya'muruhum wa yuthabbituhum. Dan Nabi SAW menyuruh ia akan sekalian sahabatnya yang mendengar akan hadis ini biar beriktikad baik akan Allah di dalam dunia ini. Jangan sekutukan dan jangan bantah apa suruhnya, dan tetapkannya hati sekalian sahabatnya. Betul kena doa ya muqallibal qulub. Doa Allahumma khtim lana bihusni khatimah. Allah biar Allah sabatkan kaki kita ni tuan-tuan atas la ilaha illallah. Apa pun mati la ilaha illallah. Tu ni benda ni Nabi sangat pentingkan kepada sahabat. Sangat penting kan. Tauhid. Betul bila mana kena seksa tuan-tuan, sikit pun tak berganjak lah. Kalau saya lah tuan-tuan kena seksa macam tu, berganjak kita. Tapi tak berganjak tuan-tuan. Apa dibuat oleh tak dibuat oleh Umayyah bin Khalaf? Buat semua dekat Bilal. Letak batu, bagi pakai baju besi, kemudian tarik baju besi sampai terkoyak kulit-kulit Bilal. Ikat kaki dekat kuda, bawa lari dekat tengah padang pasir. Buat semua. Tapi apa kata Bilal? Ahadun ahad. Tak berganjak. Tu iman tu tuan-tuan. Betul peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Dia ada atas dunia. Tapi tapak kakinya tuan-tuan sudah bunyi di dalam syurga Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Confirm masuk syurga. Bukan disebabkan kerana rupa paras. Kalau ikut rupa paras ni tuan-tuan, kita lebih segak daripada Bilal lagi.
pada sudut rupa parah kita, tapi kita tak segak, kita tak kuat pada sudut iman. Seperti mana yang ada pada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Tu Nabi pasal akhir, jangan sekutukan Allah. Jangan ingkar perintah dia dan tetapkan hati kalian. Sabdanya, jangan takut dan jangan goncang di dalam hati akan perbuatan menyuruh orang-orang yang menurut yang disembahnya itu. Maka ia itu suruh sebagai melihatkan etikad kamu dan pegangan kamu kepada Tuhan, adakah tetap atau bergoncang. Bila mana muncul Allah Subhanahu wa taala, zahirkan zatnya, Allah uji lagi. Kenapa tak ikut depa? Pergilah ikut. Kenapa tak ikut? Pergi ikut. Kebanyakan manusia pergi ikut depa. Kalau kita tak ni tuan-tuan, kita pergi ikut tadi. Tapi tak, jangan, kata Nabi, jangan. Sabitkan. Wa huwa ya'muruhum wa yuthabbituhum. Dia memerintahkan kepada kalian dan kalian tetapkan diri kalian. Jangan berganjak daripada mana? Daripada pada mahsyar. Tetap kaki. Jangan pergi ikut siapa-siapa pun. Sampai dah perintah daripada Allah. Tak. Ini Nabi cerita ni tuan-tuan kepada kita peristiwa yang akan berlaku. Jangan bergoncang. Maka tetapkanlah hati kamu. Jangan turut lain daripada Tuhan. Dan jangan sembah lain daripadanya dari dalam dunia ni. Kalau atas dunia kita menyembah Tuhan lain, bergoncang iman kita. Tapi kalau kita mati tuan-tuan, sabit mati kita sampai kita ke akhirat nanti, insya-Allah mati dalam keadaan beriman, tak bergoncang jiwa kita. Kemudian daripada telah sudah Tuhan menyuruh turut seperti orang-orang kafir itu dan orang-orang muslimin tak mahu menurutnya, maka tersembunyi, yakni lenyap tiada nampak Tuhan itu kepada semua orang Islam. Kemudian Allah hijabkan balik pandangan mata manusia daripada melihatnya. Kita pun tak pernah tengok Allah. Kita pun tak pernah tengok Tuhan. Hijabkan. Tutup balik. Maka tersembunyi, yakni lenyap tiada nampak Tuhan itu kepada semua orang Islam. Kemudian zahir lagi ia dan terbuka segala dinding antara orang-orang dengan Tuhannya. Bila sudah nampak kepada orang Islam akan Tuhan sekali lagi, maka Tuhan berfirman pula, mengapa tidak menurut sekalian kamu akan orang-orang yang menurut barang yang disembahnya lain daripada Allah, daripada salib dan berhala dan api itu? Maka jawab mereka itu, berlindung kami dengan Allah Ta'ala daripada menyengutukan engkau. Berlindung kami dengan Allah daripada menyengutukan engkau dengan segala yang disembah oleh segala kafir itu. Bermula Allah itu Tuhan kami, tiada sesuatu yang seumpamanya, dan ini tempat kami, tidak mahu kami berubah daripadanya hingga melihat kami akan Tuhan kami, dan kami turut akan dia. Padahal Nabi pada masa itu memperkatakan hadis ini, menyuruh akan sahabat-sahabatnya itu, jangan menyengutukan Tuhan dan biar tetap hati jangan goncang. Disebut ni supaya apa? Sahabat tetap hati mereka, jangan sekali-kali menyembah selain daripada Allah. Qalu wa hal narahu ya Rasulullah, qala wa hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri. Kata mereka tu, ya Rasulullah, Tuhan hamba katakan Allah Subhanahu wa taala itu zahir ia, maka adakah boleh kita lihat akan dia itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, engkau kata Allah akan jalla, Allah akan zahir, tajallikan zatnya. Adakah kita boleh tengok Allah? Wa hal narahu ya Rasulullah, boleh tak kami tengok Tuhan? Tanya dekat Nabi SAW. Sabda Rasulullah, boleh kita lihat akan dia dengan tidak syak dan tidak berpayah-payah dan tak bersusah-susah. Adakah bersusah payah dan berbalah bantah sekalian kamu pada melihat bulan malam purnama 14 hari bulan? Kata Nabi, hal tadurruna, tadurruna itu kan bersusah-susah. Bila kita tengok bulan kan, tengok je lah. Dekat rumah kita nampak, dekat masjid nampak. Walaupun bulan tu duduk di atas, semua boleh nampak. Itu kata Nabi, hal tadurruna fi ru'yatil qamari lailatal badr. Adakah kamu bersusah-susah payah nak tengok bulan pada bulan purnama? Macam tu tengok Allah. Macam tu bila berlaku nazar, melihat ru'yah.
Allah Ta'ala tak perlu bersusah payah. Nampak semua. Tu sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum la tudurruna fi ru'yatihi tilka as-sa'ah. Kata sekian sahabat yang tidak ya Rasulullah. Tidak. Maksudnya apa dia? Kami tak perlu bersusah payah nak tengok bulan. Tak perlu bersusah payah, tak perlu bersesak-sesak. Sabdanya lagi, demikianlah juga sekalian kamu di sana. Maka bahwasanya sekalian kamu tidak berbalah bantah dan tidak bersusah payah pada melihat Tuhan itu pada masa itu. Summa yatawara, summa yattali'u, fayu'arrifuhum nafsah, summa yaqul, ana rabbukum fattabi'uni. Ya tu dia. Kemudian daripada sudah berfirman Tuhan pada orang-orang Islam, suruh ikut seperti orang-orang kafir dan muslimin berlindung daripadanya, maka Tuhan pun tidak zahir pula yang tersembunyi daripada penglihatan manusia. Hilang lenyap pula. Tak nampak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa yattali'. Kemudian zahir pula sekali lagi, lalu memperkenalkan ia akan dirinya Tuhan yang sebenar, Tuhan yang gagah lagi maha kuasa. Kemudian berfirman ia, ana rabbukum, aku Tuhan sekalian kamu yang sebenarnya. Fattabi'uni, maka hendaklah sekalian kamu turut akan daku. Habis dah. Maksudnya apa tuan-tuan? Hilang masa tu. Nak tengok bagaimana goncang tak hati orang beriman ketika tu. Kemudian muncul balik Allah. Zahirkan, tajallikan zatnya. Fayu'arrifuhum nafsah. Maka Allah akan memperkenalkan zatnya. Akan memperkenalkan dirinya. Summa yaqul ana rabbukum. Akulah Tuhan kalian. Yang kalian sembah di atas dunia. Yang kalian taat dalam keadaan kalian tak melihat aku. Yang kalian meninggalkan maksiat walaupun kalian tidak melihat aku. Fattabi'uni, maka ikutlah aku. Selamatlah tuan-tuan. Habislah ujian kita. Ujian nak kenal Allah Subhanahu wa taala tu. Sebab kita tak pernah tengok Tuhan. Jadi kita tak tahu siapa ni. Siapa tak tahu. Betul. Bila mana jadi macam ni, maka fayu'arrifuhum nafsah. Maka Allah memperkenalkan dirinya. Allah ni baik tuan-tuan. Kalaulah kita merenung dengan mata hati kita, layanan Allah kepada hambanya lebih baik daripada layanan mak dengan ayah kepada anak dia. Ada satu riwayat, satu orang Yahudi ni tuan-tuan, dia cabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Muhammad, kalau engkau dapat hidupkan anak aku yang dah mati ni, aku masuk Islam. Anak dia beriman. Paknya tak beriman, paknya Yahudi. Nabi kata tunjukkan kuburnya, tunjukkan makamnya. Tunjukkan ni kubur anak aku. Nabi pun berdoa pada Allah. Hidup orang tu. Di antara mukjizat Nabi Isa AS menghidupkan orang yang dah mati. Rasulullah ada semua mukjizat para Nabi. Macam Nabi Musa ada tongkat kan, boleh tukar jadi ular. Nabi pun ada. Maksudnya apa? Apa mukjizat yang ada pada Nabi-Nabi yang lain, semua tu Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana bangun orang ni, apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Hatuhibbina tirji'i ila dunya. Adakah hang nak balik ke atas dunia balik? Dekat orang yang mati tu, kat mayat tu. Tak ya Rasulullah. Tak ya Rasulullah. Sekali-kali aku takkan balik. Wajadtullah, aku mendapati Allah khairun min abawai. Aku mendapati Allah melayani aku lebih baik daripada mak ayah aku layan aku. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang beriman yang mati ni, yang beriman kemudian balik kepada Allah, layanan Allah kepada mereka di alam sana tu lebih baik daripada layanan seorang mak ayah kepada anak dia. Lebih baik. Malah layanan tu mak ayah kita tak boleh bagi. Mak ayah kita tak mampu nak bagi layanan seperti mana layanan Allah Ta'ala kepada siapa? Kepada kita. Hatta kata para ulama, kasih sayang Allah tu lebih erat daripada pelukkan seorang ibu kepada anaknya. Tapi manusia itu yang alpa. Manusia itulah yang lupa. Tu Allah. Baik. Baik bila mana kita melakukan ketaatan, melakukan amal soleh,
nak mengharapkan keredaannya. Baik. Allah Ta'ala layanan hamba-Nya. Baik, dia yang menjadikan kita, dia yang menciptakan kita, dia yang bagi rezeki kepada kita. Semua dia bagi. Hatta kalau malam tu orang tu berzina, pagi esok dapat makan. Semayang tak apa tak, pagi esok dapat makan. Bangun-bangun subuh langsung tak semayang, pagi tu dapat makan. Kalau Allah marah tak baik dah tuan-tuan, dia tahan dah. Bukan sahaja tahan makan, udara pun dia tak bagi kat kita. Oksigen pun dia tak bagi. Tapi kerana baik, dia beri peluang. Manusia ni tuan-tuan belum tentu bagi peluang lagi. Belum tentu bagi peluang. Kalau macam contoh suami isteri. Suami tu asyik dia pukul dia sampai bercerai dah kita kata. Suami tu minta rujuk balik. Belum tentu lagi tuan-tuan isteri tu bagi peluang kedua. Belum tentu. Tapi Allah sentiasa bagi peluang. Lawan dia. Tak taat kepada dia. Engkar perintahnya. Besok ada makan atas meja. Besok hidup lagi. Bernyawa lagi. Bersuka-suka, berfoya-foya. Hidup lagi. Sampai satu masa segala tu dia rentap. Tu yang takut tu. Tu yang takut. Dalam keadaan untuk seronok tu dia rentap semua. Kita jangan takut macam tu. Kita kalau boleh ngelak benda-benda macam tu. Jangan ingat tuan-tuan, kalau kita ni, kalau ada orang buat maksiat, dia dapat rezeki banyak. Itu bukan kurniaan lah. Itu istidraj Allah Ta'ala. Jaga-jaga. Itu kena berhati-hati. Kita pun kadang-kadang kena renung juga. Aku ni macam mana ni? Lambat ibadat, semayang pun tidak, apa pun tidak. Tiba-tiba elok ya. Sakit dak, apa dak. Jaga-jaga. Sebab tu Imam Fudail Ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana Allah tak bagi sakit, dia pelik. Siapa tak sakit lah? Kita tak sakit alhamdulillah, tapi para awliya tak, siapa tak sakit? Adakah ini istidraj ataupun tak? Sampai tahap macam tu. Itu para awliya. Tapi kita ni tuan-tuan tak perlu sampai tahap macam tu. Cukup dengan kita jaga diri kita. Tu. Kata Allah, ana rabbukum fattabi'uni fayaqumul muslimuna wa yudha'ul as-sirat fayamurruna alayhi misla jiyadil khayli war-rikab wa qawluhum alayhi sallim sallim. Maka berdirilah sekalian orang Islam, fayudha'u wa yudha'ul as-sirat, dan dihantarkan titi atas belakang neraka Jahannam. Bila mana munculnya Allah Ta'ala, zahirnya zatnya, ana rabbukum fattabi'uni, maka dibawakan semua orang Islam di atas titi yang dipanggil sirat. Maka melaluilah semua orang Islam atasnya. Maka melaluilah sekalian mereka itu di atasnya. Ada dengan cepat dan ada dengan lambat. Seperti umpama penunggang yang tangkas daripada kuda-kuda dan unta-unta. Dan bermula perkataan mereka di atas titik itu, salim salim, selamat kiranya, selamat kiranya. Atau kita duduk melintas kita sirat ni tuan-tuan, ikut amalan lah, bahasa mudah. Ada orang duduk dekat sini sekelip mata sampai hujung. Ada yang duduk sini semua sampai sana. Ada yang terbang, ada yang berlari, ada yang berjoging, ada yang berjalan, ada yang tak boleh nak berjalan, ada yang merangkak, ada yang mengesok, macam-macam. Menurut apa? Amalan masing-masing lah. Itu kata ulama, di antara perkara yang mudah untuk kita lintas titik sirat adalah sering istiqamah untuk bangun malam tahajud. Seperti mana kita bangun di tengah malam dalam waktu yang gelap, pada waktu malam kita bangun tahajud, macam tu Allah akan berikan cahaya kepada kita di akhirat. Ketika mana kita lintas titik sirat sampai cepat. Dan ketika mana lintas tu, apa kata orang beriman? Salim, salim, salim. Tu kita akan melintas semua tuan-tuan. Kaki kita semua akan lintas. Kaki saya, kaki tuan-tuan semua akan lintas. Sebab tu doa yang Imam Ghazali baca ketika mana ambil wuduk basuh kaki. Ya Allah, tetapkanlah kaki aku, selamatkanlah kaki aku ketika mana melintas titik sirat. Yang masuk kaki tu,
Kita ambil uduk masuk kaki tu. Doa. Ya Allah, selamatkanlah kakiku ini. Tetapkanlah kakiku ini. Dan selamatkannya ketika mana melintas di tasi sirat. Itu antara doa yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian katanya, wa yabqa ahlun nari fayutrahu minhum fiha faujun thumma yuqalu halim talati fataqulu hal min mazid. Dan tinggallah ahli neraka, yakni segala kafir yang menyembah lain daripada Allah Ta'ala. Tidak tertempuhnya titik itu. Mana tak boleh nak lintas langsung orang kafir. Maka dilemparkan setengah daripada mereka itu ke dalam neraka. Iaitu satu puak yang besar. Bila mana orang yang tak beriman ni duduk dekat hujung titik tu, kaki tu tak boleh nak letak. Sebab apa kaki tak letak? Dan sebab langsung tak nampak titik tu. Yang dikatakan titik ni halus, sehalus mata pedang ni tuan-tuan, menurut amal. Kalau kita orang beriman ni tuan-tuan, lintas tu mudah. Tapi bagi orang tak beriman ni tuan-tuan, dia rasa titik apa ni? Tak ada langsung nampak titik. Maka pada malaikat ambil mereka, fayutrahu minhum fiha faujun. Dia ambil mereka dan lemparkan mereka ke dalam neraka. Tugas malaikat. Kemudian daripada sudah dicampakkan satu puak itu, ditanya orang akan neraka itu, hai neraka, adakah sudah penuh isi kamu? Orang tak beriman ni ramai. Ambil satu puak ni, malaikat ambil campak dalam neraka. Bila campak-campak ni tuan-tuan, makin lama makin penuh. Apa kata orang, hal limtalati, wahai neraka, penuhkah hang ni? Dah penuhkah, dah cukup dah ke? Maka kata neraka, neraka bercakap. Maka diseru oleh neraka, adakah tambahannya lagi? Lempaklah. Kerana belum penuh isi aku. Bila mana dia tanya kepada neraka, wahai neraka, dah penuhkah isi dalam neraka tu? Apa kata neraka? Hal min mazid. Ada nak tambah lagi ke? Tambah habis dah. Dan kalau kita atas dunia tu, kalau dah penuh, duduk luar lah. Dekat neraka nanti, ada orang lawyer buruk. Dia kata, bagi mereka masuk dulu, kita masuk kemudian, kukuh tak dapat masuk. Penuh. Mana penuh tuan-tuan? Kalau confirm neraka hang masuk juga. Betul, kau kata, hal min mazid. Awak nak tambah lagi ke? Bahasa kita. Awak nak tambah lagi ke? Kalau nak tambah, silakan. Ada lagi ruang ni. Lebih kurang bahasa macam tu. Summa yutrahu fiha faujun fayuqalu hal limtalati fataqulu hal min mazid. Kemudian daripada tu dicampak lagi sepuak yang besar daripada orang-orang kafir itu ke dalamnya. Bila sudah dicampakkan, maka ditanya akan dia, hai neraka, adakah sudah penuh isi kamu? Maka dijawabnya pertanyaan itu dengan katanya, adakah tambahannya lagi? Kerana belum lagi penuh, maka dicampaknya, campak. Hatta iza u'ibu fiha wada'a ar-rahmana qadamahu fiha wanzawa ba'daha ila ba'din thumma qala qattun. Hingga apabila telah penuh sama rata, penuh semua tempat dalam neraka itu, maka dihantarkan oleh Tuhan dan Rahman akan tapak kakinya pada neraka itu. Dan jadi bermasuk-masukkan setengah-setengah dengan sesetengah. Kemudian berfirman ia, padahlah isinya. Sahut neraka tu pada. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ni faham. Ada orang dengar hadis ni tuan-tuan, dia kata Allah letak kaki pijak. Kan? Bila mana ada penuh ni tuan-tuan, dengan kudrah Allah Ta'ala, dipenuhkan, dimampatkan di neraka. Macam kita nak masuk benda dalam barang kan, dalam balang tu, tak muat, tolak habis lah. Tolak. Dari situ ahli neraka ni tuan-tuan, bila mana dia duduk dalam neraka tu, dia tolak, tekan. Wanzawa ba'daha ila ba'din. Mereka ni saling berhimpit-himpitan. Himpit tu neraka. Duk himpit ni. Sampai bersumma qala qattun. Kata Allah Ta'ala, pada ke tu? Kata neraka, pada. Cukup. Okey. Macam tu bahasanya tuan-tuan, terjemah lagu tu lah. Bagi kita faham. Kata Allah Ta'ala.
Maka makna Tuhan, ni kata saya, maka makna Tuhan menghantarkan kakinya pada neraka itu di sisi salafun salih yang mengetahuikan maksudnya. Pada sisi orang-orang dulu, di sisi para sahabat salafun salih, apa makna qadam, apa maksud kaki itu, serah pada Allah, tak tahu. Tapi di sisi khalaf, iaitu kinayah daripada tajalli ia dengan sifat qaharnya dan perkasanya, dijadikannya neraka itu kecut dan sempit supaya menambah siksa bagi isinya. Kata ulama, apa yang dikatakan Allah menghantarkan kakinya, adakah meminta? Kata ulama, dah neraka tu dia kecut sampai boleh masuk. Allah buat neraka tu boleh menelan, bahasanya menelan. Walaupun nampak macam ada sempit kan, boleh lagi masuk. Dia kecut kan, boleh masuk. Apa tu tak ada kata, biar lepas masuk dulu lah, kita masuk kemudian kot. Semua masuk. Boom, masuk. Lepas tu kata Allah apa? Qutun, pada kata tu, dah okey dah ke? Kata neraka, okey. Tu neraka bercakap, kita takut juga kita dengar neraka bercakap ni. Hadis ni panjang tuan. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung lagi. Sabda Nabi SAW lagi. InsyaAllah. فإذا أدخل الله أهل الجنة جنة وأهل النار النار ثم أوتي بالموت الملبيان. Dia tuan-tuan nanti apa cerita pula bila mana ahli syurga dalam syurga, ahli neraka dalam neraka nanti, maka akan apa dia? Akan ada cerita lagi, dialog. Seronok tuan-tuan baca ni supaya peringatan bagi kita bahawa apa yang terjadi yang kita baca malam ni tuan-tuan, inilah hakikat yang akan berlaku ketika mana di padang mahsyar nanti. Ini semua telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.